Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, saya Haji Ibrahim bin Ahmad, Imam Masjid Al-Amin, Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Saya berdiri di sini di tapak tanah wakaf kubur yang telah diusahakan oleh Masjid Al-Amin Datan Kuasa Qaryah, menerangkan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid kami sebenarnya sekarang ini lalu, iaitu yang pertama kita kena ingat ya, dia ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan makhraj idgham mutajanisain tu ya. Yang pertama sekali yang dikategorikan yang huruf yang makhraj dia hampir sama ya. Ya. Dia dekat sama ya. Za, ta, zal. Ya, apabila huruf-huruf ini bertemu, satu yang mati, satu yang bersyadah, kita tengok. Kalau za, ta, izzalamu, ya. Kalau sa pula, yalhadzalik, ya. Kalau yang za ya, izzalamtum ya. Kemudian yang kedua, ta kepada zal ya, yalhadzalik, huruf yang paling nipis sekali ya, paling nipis. Ta, zal, ini yang paling nipis sekali. Kemudian yang ketiga, kategori yang ketiga yang lebih lain sifat dia langsung ya. Mim, yang mana mim ini sifat dia dengung. Ba ini sifat dia qalqalah. Lain ya. Tetapi mereka duduk di makhraj syafawi. Bibir. Dua bibir ya. M. Sama makhraj dia. Sifat dia lain. Tapi mereka ini apabila mereka bertemu, oleh kerana mim di ba mati jumpa dengan mim, mereka idghamkan ke mim, lain langsung. Pada asalnya kalau kita baca irkab ma'ana, salah itu. Kalau kita tengok dari segi huruf lah, tentu kita akan baca. Kalau kita tak belajar, tentu kita akan baca irkab ma'ana. Tetapi bukan. Salah itu. Tapi yang betulnya irkam ma'ana. Mim disyadahkan. Masuk terus ke mim. Itu tentang mutajanisain ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang mutaqaribain. Ya. Idgham mutaqaribain. Dua yang berhampiran. Qarib ya. Kalau bahasa Arab qarib ni dekat. Dekat. Kita tengok ya, apa musannif cakap ya. Baik. Dua huruf yang berhampiran makhraj dan sifat. Dua huruf hampir makhraj sifat. Makhraj dan sifat dia hampir, dekat-dekat. Qarib. Seperti huruf zal dengan zai. Lidah tu. Lidah. Makhraj lidah. Kalau zai, makhraj dia zai, shin, ya. Tengah lidah. Kan. Zai, zal,
Zal dia ke tepi sikit. Dia hampir ya, dia hampir. Bukan sekali. Hampir. Contoh dia bagi. Zal dan Zai. Zal dan Zai. Zai tebal. Zal nipis. Kalau contoh dia bagi. Izzai. Izzayyana. Izzayyana. Langsung terus ke Zai. Za tu tenggelam. Izzayya. Baik. Atau berhampiran pada makhraj, tidak pada sifat. Okey. Tadi, dua yang berhampiran makhraj dan sifat. Hampir makhraj, hampir sifat. Zal dengan Zai ni kan dia keluar az. Dia keluar angin sedikit. Az. Okey. Baik. Atau yang berhampiran makhraj tidak pada sifat. Sifat dia tak sama. Makhraj dia hampir. Seperti huruf dal, dal, dal dan sin. Dal dan sin. Ada as. Di tengah nak ujung lidah tu. Dia hampir. Hak ni hampir pada makhraj, tidak pada sifat. Sifat tak sama. Sin sifat dia mahmus. Keluar angin. Dal tak keluar angin. Kalau Zai tadi keluar juga. Zal dengan Zai. Okey. Faham betul-betul ya? Seperti huruf dal dan sin. Kalau kita matikan kedua-dua huruf ni, alif fathah, sin sukun, as. As. Angin kuat keluar. Tapi kalau alif fathah, dal sukun, ada. Tak keluar. Sifat tak sama. Hampir pada makhraj, tak pada sifat. Okey. Contoh. Qad sami'a Allah. Qad sami'a Allah. Qad sa. Qad sa. Okey. Atau berhampiran sifat. Tapi tidak pada makhraj pula. Ni hampir pada sifat. Tidak pada makhraj pula. Okey. Contoh. Zal dan jim. Jim ni ajak. Tengah lidah. Zal di tepi. Hampir saja. Tapi sifat dia lain. Tengok ya. Berhampiran sifat tidak pada makhraj. Makhraj dia tak sekali. Zal dengan jim tak sekali. Okey. Tak sekali. Contoh. Kalau zal alif fathah, zal sukun az, keluar angin. Alif fathah jim sukun aj, tak keluar angin, dia qalqalah. Itu masalah. Kalau mai contoh dia izja'akum. Ya. Itulah masalah dia. Yang ni yang kita nak kena hafal betul-betul ni. Sebab, tengok. Yang hampir sifat, hampir makhraj. Sifat dia dengan makhraj dia hampir-hampir. Tengok. Contoh apa? Zal dan Zai. Cuma Zai ditebalkan, Zal dinipiskan. Tapi hampir pada makhraj pula, tidak pada sifat. Dal dengan sin, hampir makhraj dia. Tapi tidak pada sifat. Sifat sin, mahmus. Sifat dal, qalqalah, lain.
Okey. Atau hampir sifat. Sifat dia hampir. Tapi makhraj dia tak sama pula dah. Kan? Macam jim dan dal. Kena ingat ya. Hukum bacaannya izhar. Kita tak boleh baca ilja. Nak dengung, nak masuk apa ni dengung tak boleh. Tak boleh. Kalau nak idgham tak boleh. Ija tak boleh. Ilja. Qad sami'a. Okey. Izzaya. Izzaya. Okey. Dia kata apa? Hukum bacaannya izhar mengikut bacaan riwayat Hafaz. Kecuali pada huruf lam dan ra wajib diidghamkan secara idgham kamil. Kalau lam dengan ra idgham kamil masuk terus mir rabbikum mil ladunka barrafa'ahu Allah ya. Kita buat contoh sini ya. Kita bagi contoh ya. Tengok contoh ya. Dia kena kita tengok contoh baru faham lagi ya. Kena jelaskan contohkan dulu, kita tengok contoh dia. Kita pergi ke contoh. Kalau kita tak tengok contoh, kita kurang faham. Contoh yang pertama tadi. Yang hampir pada makhraj dan sifat. Ini hampir pada makhraj dan sifat. Ini kita belajar apa? Idgham. Idgham mutaqaribain. Ya, idgham mutaqaribain. Contoh yang pertama, hampir pada sifat dan makhraj dia. Jatuh. Makhraj hampir pada sifat dan makhraj. Okey, contoh dia apa? Zal dan zai. Zal dan zai. Zal dan zai. Okey. Kalau dalam ayat Al-Quran dia datang dengan kalimah izayyana. Izayyana. Sini. Ya. Izayyana. Izayyana. Ya. Dia hampir ni. Sifat pun sama, makhraj pun sama. Hampir. Hampir pada sifat, hampir pada makhraj. Ya. Keluarkan kita kata ya, kalau bahasa kita cakap B sound ya, keluar ada suara yang macam
Gitu. Iz. Cuma zal dia keluar sikit, nipis. Kalau zai, tebal lagi. Hampir pada sifat, hampir pada makhraj. Yang kedua, dia kata hampir pada makhraj, tapi sifat tidak. Yang kedua, hampir pada makhraj, tidak pada sifat. Makhraj dia hampir. Hampir pada makhraj. Okey, tidak pada sifat. Tidak pada sifat. Contoh iaitu huruf dal dan sin. Dal dan sin. Dal dan sin. Dal dan sin. Contoh, kalau dalam Al-Quran, qad sami'a. Qad sami'a Allah. Juzuk 28. Ya. Juzuk 8, juzuk qad sami'a Allah. Qad sami'a Allah. Dalam qad sami'a. Qad sami'a. Ini apa? Hampir pada makhraj. Hampir pada makhraj, tidak pada sifat. Karena sifat dal qalqalah, sifat sin mahmus. Ini hampir pada makhraj. Yang ni hampir pada sifat dan makhraj. Zal dengan zai hampir pada makhraj dan sifat. Sin dan dal hampir pada makhraj, tapi sifat tidak. Okey. Baik, yang ketiga, bagi yang ketiga, berhampiran pada sifat, tidak pada makhraj. Yang ketiga. Yang ketiga ni lain pula. Hampir nampak tak? Ya. Hampir pada sifat. Hampir pada sifat. Hampir pada sifat. Tidak pada makhraj. Apa dia? Jim dan zal. Zal dan jim. Okey. Zal, jim. Contoh, izja'ukum. Izja. Macam yang ni dia tulis ya. Izja'ukum. Izja'ukum.
Di sini. Yang ni hampir pada sifat, tidak pada makhraj. Makhraj dia tak sama. Hampir dengan sifat dia. Lagi. Hampir pada sifat. Kerana sifat hampir pada sifat, tidak pada makhraj. Yang ni hampir pada makhraj, tidak pada sifat. Irja. Tapi ingat, kena ingat, dia tak boleh idgham, dia tak boleh masukkan itu. Sebab tu kalau dalam apa hukum bacaan dalam riwayat Hafaz ni, hukum bacaan dia kena izhar. Hukum bacaannya izhar. Apa makna izhar? Kena jelaskanlah. Kerana huruf ini sepatutnya dia kena memasukkanlah. Sebab idgham. Okey? Tapi kerana huruf ini ada yang sama pada sifat dan makhraj. Macam contoh ada zal dengan zai. Dia ada sedikit nampak masuk idgham. Izayyana. Kena ditebalkanlah sebab zai tebal daripada zal. Sebab jumpa zal dulu baru zai. Ya. Kalau yang dal dengan sin hampir pada makhraj. Makhraj dia hampir-hampir. Dal mana makhraj dia? Sin mana makhraj dia? As. Sifat dia keluar angin, sin, as. Kalau dal mana keluar angin? Dah kena qalqalah. Ada. Ada. Okey. Inilah yang dikatakan idgham mutaqaribain. Idgham yang hampir pada sifat, ada hampir pada makhraj. Tak sama sifat, tak sama makhraj. Hampir-hampir saja. Dan hampir dia tak sama pula. Ada yang tak ada hampir pada makhraj. Okey, tak sama sifat. Dal dengan sin. No? Hampir pada sifat. Jim dengan zal. Tapi tidak pada, hampir pada sifat. Tapi tidak pada, tidak pada makhraj. Okey? Baik. Dia bagi lagi, kata musannif. Musannif kata, hukum bacaannya izhar mengikut riwayat Hafaz. Hukum bacaannya izhar. Kecuali pada huruf lam dan ra. Okey. Lam dan ra. Ya. Kalau lam dan ra ya. Lam dan ra wajib diidghamkan idgham kamil. Idgham kamil. Idgham kamil ni apa? Idgham yang sempurna. Masuk terus. Idgham yang sempurna. Macam contoh kalau dia bagi pada sini ya. Tapi idgham ni tanpa dengung lah. Sebab tak dimasuk di kalangan huruf mim dan nun yang bersyadah. Okey. Jadi idgham saya kamil, idgham yang sempurna, masukkan sepenuhnya. Tapi tak boleh dengung lah sebab huruf lam dan ra. Kalau mim kena dengung lah. Tapi sini bukan mim, tak boleh dengung lah. Okey. Dia juga dinamakan idgham mutaqaribain shaghir. Idgham mutaqaribain shaghir. Qur rabbi. Lam mati jumpa dengan ra. Qur rabbi imma. Qur rabbi bar rabbukum. Masuk.
sempurna. Bar rabbukum. Sedangkan kalau ejanya bal rabbukum. Cuba kita tengok contoh dia. Kita tengok contoh. Kita pergi ke contoh. Senang faham ya. Okey, kita tengok contoh yang di sini. Contoh yang dia bagi tahu ni ya. Baik. Kita tengok contoh yang dia bagi. Contoh yang dibagi iaitu dia kata apa? Dia kata apabila lam mati jumpa ra syadah. Okey? Okey, qur rabbi ima. Kecuali lam dan ra ya. Kecuali lam dan ra. Lam dan ra. Okey. Ini dia panggil. Yang ni dia kena idghamkan secara apa? Ingat, secara kamil. Ya. Idgham kamil ya. Masuk. Kalau contoh dia bagi qur rabbi a'lam. Qur rabbi a'lam. Qul. Tulis elok ya, Al-Quran. Qur rabbi Qur rabbi a'lam. Qur rabbi a'lam. Qur rabbi. Di sini kita baca macam mana? Ni yang kita kena masukkan secara kamil tu. Idgham mutaqaribain saghir. Mutaqaribain saghir. Ataupun dia masukkan secara kamil. Kamil tanpa dengung ya. Saya beritahu dah tadi. Idgham kamil tetapi tidak dengung. Kerana tidak ada mim syadah dan nun syadah, tak boleh dengung. Okey. Ataupun bar rabbukum. Bal rabbukum. Rabbukum. Sini. Bar rabbukum. Masuk langsung ke ra ya. Atau contoh lagi bar rafa'ahu. Bar rafa'ahu. Bar rafa'ahu. Bar rafa'ahu. Dengar tak? Tak boleh. Kenapa? Kenapa dia ni idgham masukkan kamil saja secara sempurna. Tapi tanpa dengung kerana bukan nun syadah ya. Ni. Ini ya. Contoh lam diidghamkan pada ra. Ni lam diidghamkan kepada ra ni. Lam idgham pada ra. Ya. Musannif kata contoh lam diidghamkan kepada ra. Ingat hukum izhar. Hukumnya izhar dalam riwayat Hafaz apabila ra dan lam bertemu dinamakan idgham
mutaqaribain shaghir. Masuknya idgham kamil, secara kamil, ya. Ingat tu. Tetapi kecuali pada bal ra dibaca dengan saktah. Dalam Al-Quran, ada tajwid, ada satu hukum saktah nama dia. Contoh, ya. Kalla bal ra. Saktah. Bal ra. Ni lain Yasin ni. Kan? Nanti, yang ni kita akan belajar di lain tajuk. Tajuk dia saktah. Ya. Kalau kita belajar nanti, tengok. Bal ra. Bal. Dia ada buah kecil situ. Dia ada buah kecil. Dia buah sin. Bal rona. Kalau dia tulisnya, dia tulis bal ni. Itu dia buah sin kecil. Dalam surah Yasin. Tu lam dengan ra kan? Kan tadi kita baca ni, bal ra sini. Bar rafa'ahullah, bar rabbukum. Qur rabbi a'lamu. Qur rabbi a'lamu. Bar rabbukum. Kan kita baca gitu kan? Tetapi sini tak boleh. Sini dia nama hukum saktah. Dalam Quran dinama hukum saktah apabila ada tulis begini. Dia nak membezakan. Dalam Rasam Osmani nak membezakan apabila lam mati bertemu dengan ra. Kita tak boleh masukkan. Dalam pada ni dikecualikan. Kerana ini hukum saktah. Hukum saktah ni satu hari kita akan belajar. Tapi dah jumpa di sini saya bagi tahu. Apa makna saktah? Saktah artinya membaca, memutuskan seketika nafas kita. Bal tak bernafas. Bal ra. Tapi setelah dimatikan seketika, ambil yang sama. Tak boleh ambil nafas yang baru. Kalla bal rona. Memutuskan seketika nafas kita. Tanpa mengambil nafas baru. Sambung huruf dia. Ya, itu maknanya saktah. Tapi nanti kita akan belajar lagi. Sebarang terlangsung di sini saya bagi tahu. Di sini mana kata tak diidghamkan. Ya, ingat tu. Baik. Demikian juga mengidghamkan huruf qaf pada kaf. Sebut betul-betul huruf. Huruf qaf kepada kaf. Lain. Qaf matikan aq. Kaf ak. Jadi tahulah di situ huruf qaf ni huruf isti'la. Kaf huruf istifal. Ni huruf isti'la ni huruf yang tebal. Qaf ni. Istifal huruf yang nipis. Kaf ni huruf yang nipis. Kaf di kalangan huruf kalau dia dikategorikanlah huruf istifal, dia hukum dia kaf ni hukum mahmus. Ada sifat dia mahmus keluar angin. Ak. Kakiku ak. Kalau qaf qaqiqu aqu. Qalqalah. Dia bersifat isti'la dan dia hukum dia qalqalah qaf ni. Okey. Demikian juga mengidghamkan huruf qaf pada kaf secara idgham kamil. Ni idgham kamil lah, masuk secara sempurna juga ni. Okey, macam bal rafa'ahullah tadi. Tengok.
Qaf dengan kaf ni. Tadi lam dengan ra. Ni qaf dengan kaf ya. Kita tengok qaf dengan kaf. Qaf dan kaf. Okey. Okey. Dia kata idgham kamil. Kena idgham secara kamil. Contoh dia alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Tengok contoh. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Di sini. Kita nak baca macam mana dah? Alam nakhluqkum. Nakhluqkum. Kum di situ kaf lah. Masuk kepada kaf secara idgham kamil. Ya. Depan ni berhampiran tau. Berhampiran makhraj. Sifat lain. Dia qaf ni sifat dia qalqalah. Kaf sifat dia mahmus. Allahu akbar. Okey. Allahu akbar. Kaf kena keluar angin kan? Akbar. Kalau qaf bil haqq. Dia bukan keluar angin, dia qalqalah. Kalau qaf ni. Haqq. Okey. Ingat. Jumpa lam sukun, ra syadah, masukkan dalam kamil. Qur rabbi. Bar rabbukum. Bar rafa'ahu Allah. Masukkan. Tetapi lam juga dengarlah. Dalam pada kalimah ni kallabal rana ala qulubihim. Kallabal ra. Kalau dalam Yasin, tadi saya tersilap. Maaf tadi. Dalam Yasin saya kata tadi kan, bukan dalam Yasin ni. Kallabal rana. Bukan dalam Yasin ni. Dalam Yasin apa? Min marqadina hadha. Maaf ya. Maaf. Tersilap. Terlanjur cakap. Silap bukan. Ni bukan dalam Yasin. Kallabal rana ala. Yasin. Min marqadina hadha. Okey. Min marqadina hadha. Itu Yasin. Itu saktah juga. Itu hukum saktah. Hukum saktah ni apa tadi saya cakap? Berhentikan nafas seketika tanpa mengambil nafas yang lain dan sambung kepada sebutan huruf yang kemudian tu dengan nafas yang sama. Ni bukan dalam Yasin ya. Mohon maaf. Silap. Saya tersilap. Mohon maaf. Silap cakap tadi. Ni dalam surah lain. Okey. Ingat ya. Qaf, kaf. Kena masukkan ke kaf. Secara kamil. Alam nakhluqkum. Nakhluqkum. Okay. Baik. Apa maksudnya cakap lagi? Dalam surah Al-Mursalat ayat 20. Dalam surah Al-Mursalat ayat 20. Mursalat ni wal mursalati arfa. Wal mursalat 29. Kerana dalam Al-Quran Lisan Osmani terdapat tanda sabdu terletak pada atas huruf kaf. Tu. Huruf sabdu terletak pada huruf kaf. Sebagai dalil menunjukkan bacaan idgham kamil adalah lebih utama menurut Tariq Syatibi. Menurut Tariq Syatibi, riwayat Hafaz,
kena idgham kamil di atas kaf. Apabila qaf mati berjumpa dengan kaf. Alam nakhluqkum. Okey. Peringatan. Ya. Di bawah setiap tajuk mutamasilain. Rupa yang sama kan? Yang mati satu, yang hidup satu, mutamasilain ya. Al-mutajanisain. Sama makhraj sifat lain. Sama makhraj lain. Dan al-mutaqaribain. Hampir sama sifat, hampir sama makhraj sifat lain. Hampir sama sifat makhraj lain. Ya. Okey. Didapati 3 tajuk kecil, shaghir, kabir dan mutlaq. Shaghir kecil, kabir besar, mutlaq asal dia. Mutlaq. Mutlaq yang tetap bersih ya. Kalau air dia bersih. Di mutlaq di sini makna kata mutlaq tetaplah. Asal dia. Ia memberi keterangan mana yang wajib dibaca idgham dan mana yang harus dibaca idgham. Ada yang wajib dibaca idgham. Ada yang harus saja. Harus ni bukan istilah bahasa Malaysia. Harus dalam istilah agama ni, harus ni tak ada masalah. Kalau harus dalam istilah bahasa Malaysia, wajib. Kamu harus pakai baju putih. Wajib pakai baju putih. Tapi dia kata sini harus baca idgham. Mana kata baca pun tak berdosa, tak baca pun tak berdosa lah. Baca pun tak apa, tak baca pun tak berdosa. Harus saja, hukum harus dibaca. Baca idgham. Di sini hanya menerangkan antara satunya, iaitu bacaan idgham shaghir, idgham yang kecil, dan tidak menerangkan mengenai cara bacaan idgham kabir. Tak diterangkan, daripada tak terangkan idgham masukkan secara besar. Okey. Dan izhar mutlaq. Izhar mutlaq. Kerana keduanya dibaca izhar dalam bacaan riwayat hafaz. Demikian juga jumhur ulama tajwid tidak banyak membincangkan mengenai tajuk al-mutabaidain. Ada lagi al-mutabaidain. Dua yang berjauhan pula, mutabaid, baid. Ini mutaqaribain, qarib. Mutabaidain pula. Jaranglah. Dan tiga tajuk kecil di bawahnya kerana semuanya dibaca izhar. Semuanya dibaca izhar. Izhar. Jelaskan, jelas baca izhar. Ya. Cuba tengok latihan. Hukum-hukum bacaan al-mutamasilain, al-mutajanisain dan al-mutaqaribain. Kita tengok sini. Contoh yang pertama. Balla yuqinun. Balla yuqinun. Itu apa? Mutamasilain. Lam dua itu. Ya. Satu lam mati, satu lam syadah. Alif tu lam juga. Bila lam mati, lam syadah, berjumpa lam syadah, itu dipanggil mutamasilain. Macam mana baca? Balla, balla, balla. Okey. Kalau yang kedua, izzahaba, izzahaba, zal mati dan zal hidup. Mutamasilain lah. Okey. Wa qad dakhalu. Kalau izzahaba taklah nampak perbezaan sangat. Kalau waqad dakhalu pun mutamasilain. Cuba kalau kita tak belajar, kita akan baca waqad dakhalu. Bila waqad dakhalu kita tak masukkan, kita tak idghamkan, jadi macam mana? Waqad
Faqad dakhalu. Ada qalqalah dal mati. Tapi tak dimasukkan langsung ke dal yang hidup. Jadi waqad dakhalu. Baik. Yang keempat, wadhkur rabbaka. Wadhkur rabbaka. Ra. Kaf dhamma, ra sukun. Kur, ra syaddah fathah. Kur rabbaka, ya. Mutamasilian juga. Okey. Wajadtuha. Wajadtuha. Dal ta ta. Dal dengan ta. Okey. Sifat lain tu. Ini apa? Ini idgham mutajanisain shaghir. Mutajanisain. Apa dia? Sifat dia lain. Makhraj dia sama. Ya. Sifat dia lain. Mutajanisain. Mutajanisain. Makhraj sama, sifat lain. No? Okey. Wajadtuha. Mutajanisain juga. Ada sama. Yang kedua. Yalhadh dhalik. Sa mati, zal hidup. Macam mana? Ukur apa? Mutajanisain shaghir. Sa dengan zal. Ini kita perlu kepada ingatan yang kuatlah. Obat dia kena ulang. Obat dia kena ulang saja. Apabila kita ulang lagi, maka dia akan ingat. Ya. Memang kita baca satu hari kita ingat, dua hari kita lupa. Tapi kita kena ulanglah lagi supaya dia sentiasa dalam ingatan kita. Ya. Hari-hari, lama-lama sekali, 2-3 hari, kita tengok balik. Ya. Supaya dia ingat balik. Ma farrattu. Farrattu. Ta dengan ta. Yang baru tadi, ta dengan zal. Yang sebelum tu, dal dengan ta. Sini tak ada dal dengan ta. Itu mutajanisain. Ya. Okey. Ini tengok. Ma farrattu. Farrattu. Ini apa? Idgham naqis. Naqis ni makna kata apa? Dia idgham yang tidak sempurna. Naqis. Kamil sempurna. Naqis tak sempurna. Okey. Mutajanisain shaghir. Idgham naqis, mutajanisain shaghir. Ta dengan ta. Sifat dia lain tu. Makhraj nak sama. Nak dekat. Tapi sifat lain. Ta, qalqalah. Ta, mahmus. At, aupo. Okey. Aupo, at. Ya. Yang lain. Itu mutajanisain shaghir. Ya. Barrabbukum. Barrabbukum. Yang tadi. Barrabbukum. Mutaqaribain. Shaghir, ya. Wa qur rabbi. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Wa qur rabbi. Wa qur rabbi. Mutaqaribain shaghir juga, ya. Kan? Jadi, itulah. Jadi, kita kena ingat. Kita kena ingat. Macam mana kita nak bagi sentiasa ingat. Kita duduk, tengok, renung. Kita duduk seorang-seorang, kita tengok ada satu kawan. Kita sentiasa ajak kawan kita ke. Kita duduk seorang-seorang, kita tengok, tak tahu, kita tanya kawan kita sambil-sambil kita duduk ulang kaji. Ada kawan kita, dia ingat, kita tak ingat. Kata kita ingat, kawan kita tak ingat. Jadi lama-lama sentiasa muzakarah. Jadi mudah-mudahan insyaAllah kita sentiasa ingat. Ulang tetap kena ulang. Kalau kita baca, hari ni kita baca ingat kuat. Boleh sebut semua. Tetapi tak mustahil. Seminggu kalau kita tinggal, tak akan lupa balik. Ya. Ubat dia kena ulang selalu.
Jadi itulah yang saya sarankan pada ayah, ibu, abang kakak, adik-adik, anak-anak, saudara penonton, saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pelajaran tajwid kita kena ulang. Begitu juga dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Kena ulang kaji. Ya. Barulah dia akan kekal dalam ingatan kita. Kan? Dan kita buat juga soalan-soalan. Cari soalan-soalan yang soalan-soalan yang pernah dikemukakan dalam soalan tajwid ni. Kita cuba buat. Kita latih tulis jawi. Kerana kalau kita tak latih, bukan nak bagi cantik. Kalau kita boleh tulis bagi elok, alhamdulillah. Dan kita kena niat. Kita tulis Al-Quran ni, ayat kalamullah. Mudah-mudahan satu kebajikan untuk kita. Ya. Kita kena niat. Aku tulis ni supaya Allah redha. Ya. Jadi insya-Allah Allah akan bagi ada pahala untuk kita. Kita tulis. Tulis pun dapat pahala. Tak susah. Baik. InsyaAllah itulah hadirin pendengar, ayah, ibu, abang, kakak, anak-anak, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Sebelum mengakhiri kuliah kita pada pagi ini, biasanya insyaAllah kita akan sentiasa memperingati bagi tahu juga umumkan kepada khalayak ramai bahwasanya dalam kutipan kita untuk menyelenggarakan tanah perkuburan Masjid Al-Amin yang sedang diusahakan ni, kita akan bagi tahu progres dia dari masa ke semasa, from time to time. Jadi dia ada perubahan dia. Alhamdulillah, dengan berkat donation, sumbangan, derma, kebajikan, khairat yang telah disumbangkan oleh para donator, alhamdulillah. Saya bagi pihak Masjid Al-Amin Sungai Laya ni sebagai pengurusi mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Syukur kepada Allah Ta'ala kerana tuan-tuan, puan-puan sanggup berkorban harta untuk agama Allah Ta'ala. Ya, setiap kita harap mudah-mudahan setiap sumbangan kita walaupun sedikit akan dinilaikan oleh Allah Ta'ala. Pada hari ini kita tak nampak apa yang kita sumbang dia datangkan hasil. Allah tak bagi kita nampak. Tapi sikit sebanyak ada dalam sedar ke tak sedar Allah berkatkan dalam kerja buat kita. Kita tak perasan. Sebenarnya kita tak perasan. Ada yang kita perasan, ada yang tak perasan. Takut kalau Allah bagi kita banyak pun nanti kita rasa pelik pula, kan? Tapi sebenarnya setiap sumbangan kita tetap ada ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Allah tetap nilaikan. Walaupun sebesar biji sawi sekalipun. Ya, walaupun sebesar zarah. Sebab tu Al-Quran kata, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Misqala dzarratin. Zarah, sebesar zarah pun Allah akan nilaikan. Ganjaran di sisi Allah Ta'ala. So, kita tak nampak. Ya. Jadi pada hari ini alhamdulillah pihak pengurusan perkuburan kita yang sedang usahakan perkuburan pagar tu alhamdulillah kita telah naikkan sebanyak tambah lagi 150 kaki. 150 kaki dan cuma tinggal 100 kaki saja lagi sebelah side matahari naik. Kemudian sebelah side barat, sebelah selatan. Sekarang kita baru buat side di sebelah matahari naik dan sebelah selatan. Sebelah barat dengan utara belum lagi. Ya. Jadi kita nak naikkan di sebelah matahari naik, sebelah timur ya. Sebelah timur sebanyak 50 kaki campur 50 kaki campur 150 kaki. Ya. Apa dia? Tembok yang setinggi 7 kaki. Konkrit. Ya. Kedalaman dalam tanah 5 kaki. Ya. Naik 2 kaki. Tebalnya sekaki tebalnya.
Jadi sampai pada hari ini sepanjang 250 kaki. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Perkembangan yang menakjubkan. Ya. Tapi apabila kita buat korban atas agama Allah SWT, tetap pasti dan pasti Allah akan beri ganjaran kepada kita. Ya. Kerana apa? Amalan kita akan diganjarkan 10 kali ganda sekurang-kurangnya. Jadi insya-Allah kita doakan semoga Allah Taala tetap pilih kita, pilih diri kita, harta kita untuk kita sumbang ke agama Allah Subhanahu Taala. Semoga dia akan bermanfaat di dunia dan juga di akhirat kelak insya-Allah ya. Nah, maka dengan itu saya mengakhirilah pengajian kita pada hari ini insya-Allah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, saya Haji Ibrahim bin Ahmad, Imam Masjid Al-Amin, Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Saya berdiri di sini di tapak tanah wakaf kubur yang telah diusahakan oleh Masjid Al-Amin, Datankuasa Qaryah, menerangkan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid kami sebenarnya sekarang ini sedang memerlukan satu tapak perkuburan yang baru, kerana perkuburan tanah Islam yang ada sekarang, yang sedia ada, hanya tinggal 5% sahaja untuk diisi dengan jenazah. Maka keadaan begini telah menyebabkan kami ahli Jawatankuasa Masjid Al-Amin Sungai Layar dan memohon sumbangan orang ramai membeli tanah wakaf yang seluasnya adalah 227,158 kaki persegi, yang mana hadirin sidang pendengar yang dimuliakan, asal tanah kubur tanah ini adalah tanah mendang yang terbiar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kawasan telah ditambun hanya sekadar 2/5 daripada keluasan tanah keseluruhannya. Jadi besar lagi baki di sebelah kanan saya sana. Dan setakat ini masjid memerlukan sebanyak 2.5 juta ringgit Malaysia, kerana setakat ini masjid hanya mampu mengumpul sumbangan orang ramai sebanyak 700,000 ringgit. Makalah kami memerlukan lagi dana yang banyak lagi untuk menyiapkan pagarnya, untuk menyiapkan tambunkan bahagian yang hutan sana, kemudian tambunkan lagi bahagian hutan yang sebelah kanan saya di sana. Jadi kalaulah kita dapat menyumbangkan harta kita di jalan Allah SWT, maka mudah lagi untuk kita nak sambungkan kerja ini dengan cepat lagi. Jadi Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti sebiji benih yang mengeluarkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai tadi terdapat 100 biji. Allah SWT melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas rahmat dan maha mengetahui. Setiap sumbangan daripada orang ramai yang ingin bersedekah dan infakkan, bolehlah salurkan ke dalam akaun Agrobank Masjid yang tertera di sini. Saya bagi pihak Masjid Al-Amin Sungai Layar mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan
sebanyak RM700,000 Malaysia setakat ini telah kita dapat kumpulkan, dapat membangunkan tanah ini daripada asal sampai begini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati harta kita yang telah kita infakkan di jalan Allah SWT. Dengan kita menyumbangkan harta jalan Allah SWT ni dapat memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak. Semoga Allah SWT akan memberkati kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya Haji Ibrahim bin Ahmad, Imam Masjid Al-Amin, Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Saya berdiri di sini di tapak tanah wakaf kubur yang telah diusahakan oleh Masjid Al-Amin. Datang kuasa qaryah menerangkan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT. Masjid kami sebenarnya sekarang ini sedang memerlukan satu tapak perkuburan yang baru, kerana perkuburan tanah Islam yang ada sekarang, yang sedia ada, hanya tinggal 5% saja untuk diisi dengan jenazah. Maka keadaan begini telah menyebabkan kami ahli jawatankuasa Masjid Al-Amin Sungai Layar dan memohon sumbangan orang ramai membeli tanah wakaf yang seluasnya adalah 227,158 kaki persegi, yang mana hadirin sidang pendengar yang dimuliakan, asal tanah kubur tanah ini adalah tanah mendang yang terbiar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kawasan telah ditambun hanya sekadar 2/5 daripada keluasan tanah keseluruhannya. Jadi besar lagi baki di sebelah kanan saya sana. Dan setakat ini masjid memerlukan sebanyak 2.5 juta ringgit Malaysia, kerana setakat ini masjid hanya mampu mengumpul sumbangan orang ramai sebanyak RM700,000. Makalah kami memerlukan lagi dana yang banyak lagi untuk menyiapkan pagarnya, untuk menyiapkan tambunkan bahagian yang hutan sana, kemudian tambunkan lagi bahagian hutan yang sebelah kanan saya di sana. Jadi kalaulah kita dapat menyumbangkan harta kita di jalan Allah SWT, maka mudah lagi untuk kita nak sambungkan kerja ini dengan cepat lagi. Jadi Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT adalah seperti sebiji benih yang mengeluarkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai tadi terdapat 100 biji. Allah SWT melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas rahmat dan maha mengetahui. Setiap sumbangan daripada orang ramai yang ingin bersedekah dan infakkan, bolehlah salurkan ke dalam akaun Agrobank Masjid yang tertera di sini. Saya bagi pihak Masjid Al-Amin Sungai Layar mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan. Sebanyak RM700,000 Malaysia setakat ini telah kita dapat kumpulkan, dapat membangunkan tanah ini daripada asal sampai begini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati harta kita yang telah kita infakkan di jalan Allah SWT.
Dengan kita menyumbangkan harta je Allah SWT ni dapat memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak. Semoga Allah SWT akan memberkati kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, saya Haji Ibrahim bin Ahmad, Imam Masjid Al-Amin, Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Saya berdiri di sini di tapak tanah wakaf kubur yang telah diusahakan oleh Masjid Al-Amin. Datang kuasa Qaryah menerangkan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid kami sebenarnya sekarang ini sedang memerlukan satu tapak perkuburan yang baru, kerana perkuburan tanah Islam yang ada sekarang, yang sedia ada, hanya tinggal 5% saja untuk diisi dengan jenazah. Maka keadaan begini telah menyebabkan kami ahli jawatankuasa Masjid Al-Amin Sungai Layar dan memohon sumbangan orang ramai membeli tanah wakaf yang ini yang seluasnya adalah 227,158 kaki persegi, yang mana hadirin sidang pendengar yang dimuliakan, asal tanah ini adalah tanah mendang yang terbiar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kawasan telah ditambun hanya sekadar 2/5 daripada keluasan tanah keseluruhannya. Jadi besar lagi baki di sebelah kanan saya sana. Dan setakat ini masjid memerlukan sebanyak 2.5 juta ringgit Malaysia, kerana setakat ini masjid hanya mampu mengumpul sumbangan orang ramai sebanyak 700,000 ringgit. Makalah kami memerlukan lagi dana yang banyak lagi untuk menyiapkan pagarnya, untuk menyiapkan tambunkan bahagian yang hutan sana, kemudian tambunkan lagi bahagian hutan yang sebelah kanan saya di sana. Jadi kalaulah kita dapat menyumbangkan harta kita di jalan Allah SWT, maka mudah lagi untuk kita nak sambungkan kerja ini dengan cepat lagi. Jadi Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti sebiji benih yang mengeluarkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai tadi terdapat 100 biji. Allah SWT melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas rahmat dan maha mengetahui. Setiap sumbangan daripada orang ramai yang ingin bersedekah dan infakkan, bolehlah salurkan ke dalam akaun Agrobank Masjid yang tertera di sini. Saya bagi pihak Masjid Al-Amin Sungai Layar mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan sebanyak 700,000 ringgit Malaysia. Setakat ini telah kita dapat kumpulkan, dapat membangunkan tanah ini daripada asal sampai begini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati harta kita yang telah kita infakkan di jalan Allah SWT. Dengan kita menyumbangkan harta jalan Allah SWT ni dapat memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak. Semoga Allah SWT akan memberkati kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, saya Haji Ibrahim bin Ahmad, Imam Masjid Al-Amin, Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Saya berdiri di sini di tapak tanah wakaf kubur yang telah diusahakan oleh Masjid Al-Amin. Datang kuasa Qaryah menerangkan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid kami sebenarnya sekarang ini sedang memerlukan satu tapak perkuburan yang baru, kerana perkuburan tanah Islam yang ada sekarang, yang sedia ada, hanya tinggal 5% saja untuk diisi dengan jenazah. Maka keadaan begini telah menyebabkan kami ahli jawatankuasa Masjid Al-Amin Sungai Layar dan memohon sumbangan orang ramai membeli tanah wakaf yang seluasnya adalah 227,158 kaki persegi, yang mana hadirin sidang pendengar yang dimuliakan, asal tanah ini adalah tanah mendang yang terbiar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kawasan telah ditambun hanya sekadar 2/5 daripada keluasan tanah keseluruhannya. Jadi besar lagi baki di sebelah kanan saya sana. Dan setakat ini masjid memerlukan sebanyak 2.5 juta ringgit Malaysia, kerana setakat ini masjid hanya mampu mengumpul sumbangan orang ramai sebanyak 700,000 ringgit. Makalah kami memerlukan lagi dana yang banyak lagi untuk menyiapkan pagarnya, untuk menyiapkan tambunkan bahagian yang hutan sana, kemudian tambunkan lagi bahagian hutan yang sebelah kanan saya di sana. Jadi kalaulah kita dapat menyumbangkan harta kita di jalan Allah SWT, maka mudah lagi untuk kita nak sambungkan kerja ini dengan cepat lagi. Jadi Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran,